Tetapi apabila banduan ni, perhatikan betul-betul, ia bukanlah warden penjara, tetapi ia adalah sesuatu yang lain. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So hari ni aku akan tunaikan permintaan korang, iaitu tentang cerita penjara bodoh. Ramai antara korang ni yang memang request cerita tentang penjara bodoh. Siap ada yang buat vote lagi, dan kat situ aku boleh nampak banyak gila yang vote. So hari ni aku akan kongsikan kat korang cerita tentang penjara bodoh, latar belakang penjara bodoh, dan juga cerita-cerita mistik yang pernah berlaku dekat penjara bodoh. So without wasting any time, let's start it. Penjara Pudu ataupun nama asal Penjara Pudu adalah Penjara Gol, dan Penjara Pudu ni terletak di Jalan Hang Tuah di Kuala Lumpur. Penjara Pudu telah dibina pada tahun 1981 dan penjara ni telah siap dibina pada tahun 1985. Dan kalau korang nak tahu, Penjara Pudu ni sebenarnya telah dibina oleh koloni British, dan Penjara Pudu ni mempunyai sebanyak 240 bilik. Mula daripada tahun 1960 hinggalah 1993, seramai 180 orang bersalah telah menjalani hukuman gantung di Penjara Pudu. Penjara ni boleh memuatkan sekitar 2,000 bersalah dalam satu masa. Pada tahun 1985, Penjara Pudu telah mencatat rekod paling tertinggi, di mana pada tahun tu Penjara Pudu ni telah terima ramai banduan, iaitu berjumlah 6,550. Dan jumlah banduan ni merupakan jumlah yang paling tinggi yang pernah diterima oleh Penjara Pudu. Masa ni penjara ni memang sangat-sangat sesak, sampaikan ada banduan yang terpaksa tidur secara bergilir-gilir. Dan pada tahun ni juga, iaitu pada tahun 1985, Penjara Pudu ni telah mencatat rekod hitam, di mana kat penjara ni pernah berlaku rusuhan yang telah dibuat oleh seorang banduan, dan banduan ni bernama Jimmy Chua. Jimmy Chua ni merupakan seorang warga negara Singapura. Jimmy merupakan seorang penjenayah yang sangat-sangat wanted kerana dia telah membunuh seorang anggota polis pada tahun 1984. Masa kejadian rusuhan ni, 6 orang banduan yang diketuai oleh Jimmy telah menyerang seorang doktor pakar kulit, iaitu Dr. Razi, dan juga beberapa anggota perubatan yang lain. Diorang ni dikatakan telah menggunakan kasut tumit tinggi dan juga beberapa senjata yang telah diubah suai untuk menyerang pegawai perubatan yang ada kat penjara masa tu. Banduan-banduan ni telah menawan doktor dan juga pegawai perubatan selama hampir 6 hari, dan kemudian barulah diorang ni telah menyerahkan diri. Dan kemudiannya diorang ni telah dikenakan hukuman gantung pada 10 Oktober tahun 1989. Pada 1 November tahun 1996, Penjara Pudu ni kemudiannya telah ditutup setelah hampir 100 lebih Penjara Pudu ni beroperasi. Sebab utama Penjara Pudu ni ditutup kerana Penjara Pudu dah tak boleh nak tampung jumlah banduan yang makin meningkat, dan banduan-banduan yang ada kat Penjara Pudu ni kemudiannya telah dipindahkan ke Penjara Sungai Buloh. Sepanjang Penjara Pudu ni beroperasi, banyak kisah-kisah misteri ataupun kisah-kisah yang mistik berlaku di Penjara Pudu. Dan kejadian mistik ni berlaku dalam kalangan pegawai penjara dan juga banduan-banduan yang berada di dalam penjara tersebut. Punca dikatakan penjara ni agak menakutkan dan agak menyeramkan kerana dikatakan bangunan ni telah lama. Dan juga Penjara Pudu ni juga telah dibina di atas bekas tanah perkuburan Cina. Mungkin disebabkan faktor-faktor inilah yang menyebabkan Penjara Pudu ni mempunyai cerita seramnya yang tersendiri. Jadi, aku akan menceritakan kepada korang beberapa kisah seram yang pernah berlaku di Penjara Pudu. Potret Bercahaya merupakan salah satu cerita mistik yang sangat famous di Penjara Pudu. Sebuah potret ataupun sebuah gambar ni dipercayai bercahaya pada waktu malam.
So, potret ataupun gambar ni telah dilukis oleh seorang banduan akhir. Banduan akhir ni mempunyai bakat melukis. Jadi dia pun lukislah potret ataupun gambar seorang wanita sebelum dia kena hukum gantung. Menurut beberapa sumber, gambar yang dilukis oleh banduan akhir tu dipercayai bercahaya seolah-olah potret itu hidup. Ada juga yang kata gambar itu akan menangis apabila setiap kali ada banduan akhir yang akan digantung. Sejauh mana kebenaran cerita ni, aku tak dapat nak pastikan. Jadi cerita yang seterusnya ialah berkenaan bilik akhir. Bilik akhir ni merupakan sebuah tempat banduan akhir ni akan ditempatkan ke dalam bilik tersebut sebelum dia dihukum gantung. Jadi menurut warden-warden penjara Pudu yang jaga bilik banduan akhir tu berkata, banduan-banduan yang ditempatkan dalam bilik akhir ni selalunya akan meraung, menjerit, menangis dan akan bercakap seorang diri. Masa proses sel bilik akhir ni dikosongkan, ada yang mendengar suara sayu meminta pertolongan datang daripada bilik akhir, sedangkan sel akhir itu kosong. Dan ada yang percaya suara-suara yang datang tu berasal daripada roh yang tak tenteram kerana riwayat hidup diorang berakhir di tali gantung. Kisah yang seterusnya ini dialami oleh pegawai penjara Pudu itu sendiri. Dikatakan setiap kali pegawai penjara ini membuat rondaan di dalam penjara Pudu, mereka ni seolah-olah diperhatikan oleh lembaga hitam. Ada juga yang nampak bayang kanak-kanak bermain dan diorang juga nampak ada kelibat perempuan yang berjalan di tengah-tengah lorong penjara. Selain gangguan penampakan, ada juga yang diganggu secara kasar. Semasa pegawai penjara ini sedang menjalani tugas, ada di antara mereka yang telah ditolak secara kasar dari belakang. Tetapi apabila mereka ni toleh ke belakang, tak ada sesiapa pun. Selain warden, banduan yang berada di dalam penjara Pudu juga tidak terlepas diganggu oleh satu lembaga hitam yang berjalan di luar sel penjara. Ada banduan yang pernah nampak kelibat seorang lelaki ni dengan muka yang sangat-sangat mengerikan jalan di bahagian tengah penjara, iaitu di blok center. So pada awal tu banduan ni ingatkan warden penjara lah yang menjalankan tugas membuat rondaan di penjara. Tetapi apabila banduan ni perhatikan betul-betul, ia bukanlah warden penjara tetapi ia adalah sesuatu yang lain. Cerita yang seterusnya ini adalah cerita yang telah dikongsikan oleh seorang bekas pegawai penjara yang pernah bekerja di penjara Pudu. Dan si pencerita ni adalah Encik Muhammad Amin. So Encik Amin ni pun dia ceritalah kisah seram dia yang pernah berlaku kat penjara Pudu tu. Lebih kurang pada pukul 12.30 malam, Encik Amin ni pun membuatlah rondaan dekat penjara tu. Secara tiba-tiba, lori yang parking dekat tengah-tengah pintu utama, secara tiba-tiba enjin lori tu hidup. Kemudian lori tu telah bergerak sejauh 5 meter dan kemudiannya lori tu berhenti sendiri. Cik Amin ni pun dia macam pelik dan dia pun datang dekat lah dengan lori tu. So bila dia datang dekat untuk periksa, tak ada sesiapa pun yang berada di dalam lori tu. Jadi macam mana lori tu boleh bergerak sedangkan kunci lori tu tersimpan di dalam pejabat? Okay guys, that's it for today dan aku harap korang enjoy dengan video aku pada kali ni. Dan jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan korang boleh juga follow aku dekat IG dan juga Twitter. Dan link dia aku dah letak dekat description box. Korang just tinggal klik dan terus follow. Okay? Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.